Didik TV KPM. Kita lihat yang pertama, saya bagi contoh soalan yang berbentuk pengiraan. Okey, jadi dekat sini murid-murid kita lihat soalan dia adalah maklumat berikut menunjukkan keputusan eksperimen untuk menentukan nilai tenaga bagi kacang tanah. Tentukan nilai kalori bagi kacang tanah tersebut. Jadi berdasarkan soalan ini telah diberikan jadual untuk membantu murid-murid dalam pengiraan. Kita ada jisim kacang tanah 2 gram. Isi padu air suling ada 20 ml. Kita ada suhu awal 30 dan suhu akhir selepas pembakaran kacang berlaku adalah 74 dan muatan haba tentu bagi air adalah 4.2. Okey, jadi dekat sini murid perlu mengira nilai kalori kacang tanah. Bagaimana nak kira? Mesti tahu formula. Okey, jadi formula yang kita boleh gunakan di sini adalah nilai tenaga makanan. Kita akan menggunakan jisim air. Jadi dekat sini kalau jisim air itu kita boleh masukkan 20, okey, 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Peningkatan suhu ini kita perlu buat sedikit pengiraan. Iaitu 74 ni kita tolakkan dengan 30. Okey, kita akan dapat nilai 44. Kemudian kita akan bahagikan dengan jisim sampel makanan. Kalau kita tengok jisim kacang tanah, berapa Sean dekat sini? 2 gram. Okey, kita ada 2 gram. Jadi kita letakkan 2 gram kalikan dengan 1,000. Jadi lepas kita buat pengiraan, murid-murid semua, kita akan dapati jawapannya adalah 1.848 kilojoule per gram. Okey, itu adalah formula yang pertama untuk nilai tenaga makanan. Okey, kita lihat formula soalan yang kedua pula, Sean. Okey. Soalan yang kedua, maklumat berikut adalah keputusan eksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah mangga. Okey, yang tadi nilai tenaga bagi kacang. Yang ini pula adalah vitamin C. Jadi dia nak apa, Sean, kat sini? Apakah peratus vitamin C dalam jus buah mangga tersebut? Jadi macam mana kita nak kira? Mesti tahu formula. Okey, jadi dekat sini isi padu mangga yang digunakan untuk melunturkan warna 1 cm padu larutan DCPIP adalah 3.4. Ini maklumat penting yang diberi dalam kertas soalan. Saya cadangkan murid-murid untuk gariskan ataupun gunakan highlighter untuk membantu murid-murid. Okey, isi padu larutan DCPIP diberi adalah 1.0 dan isi padu larutan asid askorbik 0.1% untuk melunturkan warna 1 cm padu DCPIP adalah sebanyak 1.3. Jadi soalan nak kira peratus. Okey, untuk vitamin C murid-murid semua kita ada 2 formula penting. Yang pertama kita ada peratus vitamin C dan yang kedua kita ada kepekatan vitamin C. Jadi kalau kita nak kira dekat sini kita perlu gunakan peratus. Okey, dapat? Jadi isi padu larutan asid askorbik adalah berapa? Isi padu larutan asid askorbik adalah 1.3. Okey, isi padu jus yang digunakan jus mangga lah kita gunakan 3.4. Jadi 1.3 kita akan letak dekat sini, 3.4 kita akan letak kat sini, kita akan darabkan dengan 0.1%. Jadi murid-murid, gunakan kalkulator anda untuk membuat pengiraan dan pastinya anda akan mendapat jawapan 0.038%. Jadi guna formula yang betul, kita jangan guna formula kepekatan pula. Kita guna formula peratus vitamin C. Okey, ini contoh untuk bab nutrisi, bab 9, tingkatan 4 vitamin C. Okey, kita teruskan. Boleh, Sean? Boleh. Okey, kita pecut lagi. Pergi pada soalan yang ketiga. Untuk soalan yang ketiga, yang ini dia tanya lain pula. Dia tanya apa pula, Sean? Dia tanya tentang kepekatan vitamin C. Tadi peratus. Sekarang ni dia tanya tentang kepekatan dalam jus buah limau. Tadi jus mangga ni diubah sikit, dia gunakan jus buah limau. Okey, maklumat masih lagi diberi dalam soalan yang boleh membantu murid-murid iaitu 1.0 dan juga 4.9. Jadi saya tunjukkan formula sekali lagi untuk murid-murid faham, iaitu kita menggunakan formula kepekatan vitamin C, iaitu isi padu asid askorbik. Jadi dekat sini dah ada dah. Okey. Dan isi padu jus yang digunakan. Jadi jus limau untuk melunturkan warna larutan DCPIP adalah 4.9 dan didarabkan dengan 1.0. Guna kalkulator, tekan, pastikan tekan dengan betul dan kamu akan dapat, murid-murid semua akan dapat jawapan 0.20 mg per mililiter. Jadi kalau murid-murid kat sini kena pecut. Jadi murid-murid dekat rumah mungkin boleh tengok contoh soalan ni, dia boleh lakukan pengiraan sendiri. Mungkin dia akan dapat jawapan sama dengan saya pada hari ini. Okey. Kita dah tengok kepekatan, kita dah tengok peratus, kita teruskan dengan soalan yang lain. Okey. Yang ini,
Kuadrat ni pernah dengar ke, Sean? Yang ni sebenarnya untuk apa ya nombor kuadrat? Kuadrat ni biasanya kita nak menganggar kita nak menganggar frekuensi, kepadatan untuk organisma yang tidak bergerak. Kalau organisma tu bergerak tak sesuai, kita nak gunakan kuadrat. Okey. Jadi dekat sini, Sean, kita tengok keputusan eksperimen menganggar bilangan tumbuhan X dalam 10 kuadrat. Jadi dia guna 10 kuadrat. Dia ada satu kuadrat, mungkin dia guna pada 10 tempat yang berbeza. Okey, yang setiap satunya berukuran 1 kali 1. 1 kali 1, 1 lah kan? Okey. Hitungkan frekuensi. Jadi macam biasalah dia akan bagi maklumat. So ada berapa kuadrat dekat sini? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan setiap kuadrat tadi yang telah dijalankan eksperimen tadi, ada organisma ataupun tumbuhan X tadi. Macam kuadrat kedua, dia ada 12 bilangan dia. Okey, kuadrat lain ni ada yang kosong-kosong ni. Ada yang kosong lah. Ada yang ada yang tak ada. Okey, jadi dalam soalan ni, Sean, dia nak frekuensi. Okey, kita lihatlah untuk formula frekuensi. Macam mana kita nak kira? Okey, frekuensi kita adalah, ni gangguan tulisan tadi, tak apa. Okey, bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji. Okey, kita ada berapa kuadrat? 10. Bilangan yang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sini ada 6. Okey, jumlah kuadrat yang digunakan. Kita guna berapa tadi? 10. 10. Jadi dekat sini kita ada 10. 6 bahagi 10 darab 100. Kita akan dapat 60%. Senang saja bilangan. Okey, untuk frekuensi kita ada 60% untuk tumbuhan X tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan lain pula, Sean. Okey, soalan lain ini dia tanya pasal kuadrat juga, mengenai kuadrat, tapi soalannya dia tanya tentang kepadatan. Okey, dia tanya tentang kepadatan. Okey, kita masih lagi sama, kita menggunakan 10 kuadrat. Dan setiap satunya berukuran 1 kali 1. Kena hati-hati. Murid-murid kena lihat juga ukuran kuadrat tu 1 kali 1 ke 2 kali 2 ke. Kena hati-hatilah dekat situ. Kadang-kadang dia berbeza. Kalau 1 kali 1, 1 jadi dia tidak mempengaruhi sangat. Kalau 2 kali 2 dah jadi 4. Dia akan mempengaruhi nanti bacaan tu. Okey. Kepadatan. Jumlah bilangan individu spesies yang dikaji. Jumlah maknanya kita kena tambahkan. Jadi 5 tambah 0 tambah 5 tambah semua ni dalam kuadrat tersebut. Kita akan tambahkan jumlah bilangan kuadrat yang kita gunakan. Jadi kita gunakan berapa kuadrat? 10. Okey. Dan luas kuadrat kita berapa? 1 kali 1 tadi? 1 lah. Senang kan? Okey, kalau kita tambahkan 5 tambah 5, 10, 20. Yang ini 30. Kita ada 40. Jadi 40 per 10 darabkan dengan 1. Jadi murid-murid kita akan dapat 4. Okey, so kat sini 40 kita bahagikan dengan 10 kali 1. Ini untuk apa? Untuk kepadatan. Untuk kepadatan kita gunakan. Tadi frekuensi sudah, kepadatan sudah. Okey, kita tengok yang ke-6, soalan ke-6. Amin menggunakan teknik persempelan kuadrat untuk mencari peratus litupan. Yang ini soalan ni lain sikit. Dia tanya peratus litupan. Luas kuadrat kita sama lagi, Sean. Ini untuk memudahkan pelajar lah. Satu kan. Nak bagi senang faham. Okey, kira peratus litupan rumput Q. Rumput dia tak bergerak kan? Sesuai lah guna kuadrat. Okey, berdasarkan keputusan dalam jadual di bawah. Kali ini ada beza sikit. Sebelum ni kita gunakan 10 kuadrat. Tapi kali ini kita ada berapa kuadrat? 6. Kita ada 6. Jadi hati-hati. Tak semestinya kita kena gunakan 10. Kita boleh guna 5, kita boleh guna 15. Okey, jadi kena hati-hati. Okey, untuk mengira peratus litupan yang dikendaki dalam soalan ini, murid-murid semua kena tahu formula peratus litupan. Okey, apa formula peratus litupan? Iaitu luas kawasan yang diliputi oleh spesies yang dikaji bahagikan dengan jumlah bilangan kuadrat yang diguna kali luas 1 kuadrat. Okey, so macam mana? Kita tambahkan semua ni. Ni kena tambahkanlah. Tambahkan, dapatkan nilai sama dengan Y. Contoh saya buat kat sini. So Y tadi kita akan bahagikan dengan kuadrat yang diguna. Kita ada 6. Kalikan dengan luas 1 kuadrat. Iaitu 1 kali 1. Kali 1 lah. Okey. Darabkan dengan 100. Okey. Jadi murid-murid tambahkan semua ni. Bahagikan dengan 6 darab 100. Kita akan dapat 37.8%. Okey, itu untuk soalan berbentuk
pengiraan. Formula. Okey. Nombor 7. Ini mungkin formula yang terakhir. Yang ini popular juga. Menganggar saiz populasi siput. Siput banyak kan dekat rumah kita, kadang-kadang duduk celah-celah pasu. Banyak dekat sini, dekat sana. Jadi kita nak anggar berapa banyak siput sebenarnya. Jadi untuk menganggar saiz siput tu, Sean, kita boleh menggunakan formula untuk mengira saiz populasi siput. Jadi kita kena buat apa? Kita kena buat tangkapan lah, tangkap dulu. Contohlah kita buat tangkapan pertama, kita buat 45. Kita tandakan siput-siput tu. Kena tandakanlah. Lepas tu kita akan lepaskan pada habitat asal. Lepas tu selang 1 minggu mungkin kita akan buat tangkapan kedua. Mungkin kita dapat 25 campur 5. Ni jangan lupa, ni jumlah keseluruhan. Kita dapat 30. Asalnya kita dapat 45. Tangkapan kedua mungkin kita dapat kurang sikit. 30 ataupun mungkin lebih. Jadi kita tengok bilangan yang bertanda kita dapat tu berapa. Daripada asal 45 kita tanda, kita dapat 25. Jadi murid-murid sekalian, saiz populasi kita gunakan formula tangkapan pertama kalikan dengan tangkapan kedua bahagi dengan bilangan bertanda dalam tangkapan kedua. P kali Q bahagikan dengan R. Okey, dalam kes ini, Sean, kita tengok tangkapan pertama kita adalah 45. Kalikan dengan tangkapan kedua kita berapa? 25 itu. 25 campur 5. Jangan lupa sebab soalan ni mengelirukan pelajar. Sebab dia nak trik sikit yang bertanda dengan tidak bertanda. Tapi dia masih dalam kategori tangkapan kedua. Jadi dia akan dapat 30. Bahagikan dengan R. R ni merujuk kepada bilangan bertanda dalam tangkapan kedua. Berapa bilangan bertanda kita? 25 itu. 25. Senanglah. Jadi kena hati-hati dekat sini je. Bertanda, tidak bertanda. Okey, jadi kita akan dapat 54. Ini soalan yang membentuk pengiraan. Okey, kita pergi lain sikitlah. Tadi kira-kira mungkin kita tengok soalan yang berbentuk formula. Baik. Okey, formula yang ditunjukkan dalam persamaan iaitu glukosa campur oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, dia kata apa yang ditunjuk dalam persamaan ni? Okey, dalam persamaan ni, Sean, kalau kita tengok ada oksigen. Jadi dia adalah respirasi yang melibatkan oksigen. Bila melibatkan oksigen, dalam kepala kita, dalam minda kita ni, kita dah ingat apa? Respirasi aerob. Respirasi aerob sebab dia menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Kalau glikolisis ni tak mungkin sebab glikolisis ni adalah sebahagian daripada respirasi aerob. Tapi dia melibatkan apa? Dia melibatkan penguraian glukosa. Yang ini glukosa lah. Okey, glukosa dia hanya uraikan jadi piruvat. Satu ni je. Okey, kalau pengoksidaan piruvat pula, okey, piruvat ni pula kita oksidakan. Dia akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Gabung dua ni barulah kita dapat respirasi aerob. Jadi ini persamaan lengkap. Bila persamaan lengkap, Sean, jawapan dia tentu-tentulah respirasi aerob. Cikgu, kalau dia tak menggunakan oksigen macam mana, Cikgu? Kalau dia tak menggunakan oksigen, itu adalah respirasi anaerob. Bergantung pada jenis fermentasi dia lah. Sama ada dia fermentasi asid laktik yang tidak menggunakan oksigen atau oksigen terhad atau fermentasi alkohol. Okey, dalam kes ni kita gunakan oksigen. Dengan kehadiran oksigen maka dia adalah respirasi aerob. Ni fermentasi ni. Ini dalam keadaan oksigen yang terhad. Ya betul. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, harap murid-murid faham apa yang diajarkan. Okey, sempat lagi satu ke kita pecut? Saya rasa sempat. Okey, ni soalan mudah je. Soalan mudah PQRST. Tadi dah belajar dah sebelum ni. Kan? Dekat sini respirasi aerob baru je belajar sebentar tadi. Jadi kita mula-mula tadi apa? Glukosa, betul? Kita tambahkan dengan oksigen. Oksigen. Jadi kita carilah P yang ada glukosa. Yang ini. Q yang ada oksigen, dah tentulah jawapannya D. Sebab dia tanya respirasi aerob. Kebetulan soalan sebelumnya adalah respirasi aerob. Okey, jadi jawapan dia adalah D yang menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey. Boleh teruskan, Cikgu? Boleh. Okey, boleh. Satu lagi kita pecut satu lagi. Sementara masa masih ada. Okey, mengambil bahagian dalam acara pecut 200 meter. Okey. Pernah masuk acara 200 meter? Pernah, Cikgu, tapi tak bertandingan. Pernah lari je. Pernah lari tapi tak masuk pertandingan lah. Okey. Jadi mungkin kalau kita lari pecut secara tiba-tiba, mungkin kita akan mengalami kelesuan atau keletihan. Mula-mula tu kita boleh pecut lagi. Tapi nak sampai ke penghujung ni. Sebab soalan dia kata setelah ia berlari 100 meter yang pertama. Jadi dekat sini, Sean, dia telah menjalankan satu respirasi. Ataupun kita panggil sebagai fermentasi lah. Fermentasi tanpa kehadiran oksigen ataupun oksigen yang terhad. Sebab penggunaan dia melebihi keperluan. Jadi, Sean, kalau tak ada oksigen, dia akan menghasilkan asid laktik.
yang boleh menyebabkan seseorang itu berasa lesu. Jadi persamaan pertama ni kita tengok ada asid laktik. Mungkinkah jawapan dia dekat situ? Kat sini glukosa campur oksigen. Tadi dah cakap dah. Kalau fermentasi asid laktik, dia tiada oksigen atau oksigen terhad, betul? Jadi kita boleh reject lah yang ini, betul? Glukosa campur etanol. Ada etanol ke? Tak ada. Ini adalah fermentasi alkohol. Okey, glukosa campur oksigen. Yang ni aerobik kan? Ini aerob kan? Jadi yang ini waktu kehadiran oksigen mencukupi. Jadi dekat sini murid-murid sekalian, jawapan yang paling tepat adalah A, kerana kita ada oksigen yang sangat terhad ataupun tanpa oksigen, jadi menghasilkan asid laktik yang boleh mengakibatkan kelesuan. Tapi saya nak ingatkan satu, Sean. Ya, cikgu. Kalau kita alang-alang kita dah ulang kaji pasal asid laktik ni, mungkin murid-murid boleh tengoklah graf. Graf berkaitan dengan hutang oksigen dan bagaimana kita nak bayar balik hutang oksigen. Macam itulah.